Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi, dan terima kasih kepada Masjid Ar-Rawdah kerana pada malam ini mengundang ana untuk memberikan ceramah atau berkongsi sedikit pengalaman dalam sebuah tajuk berkenaan dengan pendidikan. Isu pendidikan ini adalah satu isu yang amat dekat dengan hati ana dan diri ana. Isu pendidikan adalah isu yang perlu kita perhatikan dengan lebih mendalam lagi. Perlu kita merenung kembali dan perlu kita berusaha meningkatkan kesedaran tentang peri pentingnya pendidikan. Jadi pada hari ini tajuk yang diberikan lebih fokus kepada pendidikan agama, tuntutan atau ikutan. Pendidikan sesuatu yang begitu luas maknanya. Jadi kalau kita lihat matlamat akhir mendidik seseorang itu perlu jelas bagi setiap individu, bagi seorang bapa, bagi seorang ibu, bagi seorang pelajar. Apakah yang ingin dicapai di akhir sesuatu perjalanan mencari, menimba apa yang dinamakan sebagai pendidikan. Jadi kita di sini hari ini kita ada pendidikan, kita ada sebut tentang pelajaran, kita juga ada sebut tentang persekolahan. Apakah matlamat perbuatan-perbuatan ataupun kelakuan yang kita sebutkan awal tadi? Akhirnya kita nak capai apa? Ini perlu jelas. Kerana hari ini, dunia hari ini tidak jelas, ataupun lebih menjurus kepada mendapatkan keselesaan, kebahagiaan yang hanya menjurus kepada duniawi sahaja. Jadi bila kita tanya anak-anak ke sekolah, apa matlamat pergi ke sekolah? Ini kadang-kadang sedih bila kita dengar di antara kita juga akan menjawab ini untuk masa depan dia. Sekolah, kalau tak sekolah nanti masa depan nak macam mana? Mana masa depan kita? 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ataupun kita lebih tengok jauh yang ke hadapan, iaitu masa depan kita di akhirat. Itu masa depan tau. Tapi kita punya masa depan lebih kepada berbentuk duniawi. Masa depan kita short term. Itu lepas 10 tahun nak jadi apa? Selalu ditanya, pergi sekolah nak jadi apa ni? Nanti nak kerja mana? Jadi alam persekolahan dengan alam pendidikan dua perkara yang berbeza. Apa yang ingin dicari? Adakah kita menghantar anak-anak ke sekolah untuk mencari ilmu, atau nak mencari informasi, atau nak mencari kemahiran? Ini yang perlu jelas.
bila kita menghantar anak-anak ke sekolah? Apa yang dicari di sekolah? Rasa-rasanya ramai di antara kita atau kita semua pernah melalui alam persekolahan. Apa yang didapati daripada sekolah? Dan apakah yang sedang dilalui oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita di sekolah hari ini? Adakah mereka menuntut ilmu? Yang dalam Al-Quran disebutkan kelebihan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Tapi saya nak tanya hadirin dan hadirat sekalian, hari ini adakah di sekolah kita mencari ilmu? Macam mana? Apa pandangannya? Kita mencari ilmu atau sekadar mencari kerja? Sebab dia kata nanti dari sekolah nak kerja mana? Kita siapkan dalam setup ataupun cara pendidikan hari ini, apakah yang didapati? Sedangkan yang dituntut oleh agama kita atau yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mencari ilmu. Dalam surah Taha ayat 114 Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Doa. Dalam doa tersebut kata, ya Allah, katakanlah, Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maknanya orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hadis yang selalu kita dengar, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, merupakan satu kewajipan bagi setiap orang muslim. Jadi dalam Al-Quran tadi disebutkan tentang kelebihan-kelebihan orang yang berilmu. Macam mana nak dapat ilmu tu kalau kita tak mencari? Jadi ini yang pertama saya ingin tekankan, kepentingan pendidikan dalam membentuk seorang insan. Jadi bila kita katakan apa matlamat ilmu tadi, bila kita katakan apa matlamat pendidikan, kita mesti jelas. Baru kita tahu macam mana nak mengatur. Bagaimana kita ingin melihat hasil daripada pendidikan yang disampaikan, daripada pelajaran yang diterima. Bukan sekadar lulus peperiksaan. Semalam baru keluar keputusan PSLE. Ada ramai yang bergembira, alhamdulillah, kerana kejayaan anak-anak dalam PSLE. Ada juga yang tak gembira, bersedih kerana kegagalan dan anak-anak dalam PSLE. Ada juga yang saya rasa tak bersyukur dengan kejayaan anak-anak tadi. Anaknya lulus, tapi mungkin tak dapat semua A star, jadi dia marah. Jadi apakah matlamat pendidikan? Apakah matlamat persekolahan? Saya bertemu dengan seorang pendidik. Beliau juga semalam anaknya mendapat keputusan peperiksaan PSLE. Beliau telah menyediakan sekeping kad sebelum si anak tadi pergi mengambil keputusan PSLE. Ini saya rasa sesuatu yang patut dikongsi agar kita mungkin juga dapat melakukan perkara yang sama. Jadi beliau tunjukkan, ini kad saya dah siapkan untuk anak saya, Ustaz. Dia tunjukkanlah, jadi saya pun baca. Dalam kad tersebut dia kata, wahai anakku, biar apapun keputusan yang kamu terima hari ini, ayah berbangga dengan kamu. Ayah berbangga dengan usaha yang telah kamu lakukan. Masya Allah. Diberikan
Dia bercadang untuk memberikan kad tersebut sebelum anak tadi dapat keputusan. Seolah-olah memberikan gambaran tak kira keputusan itu kan yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting ialah usaha yang telah ditunjukkan si anak tadi. Malahan kadang-kadang anak-anak kita ni, dia ni berbeza-beza kemahuan dan kemahiran. Tak semua anak yang menjurus kepada pelajaran sahaja. Ada juga anak-anak kita yang kemahirannya menjurus kepada perkara-perkara yang lain. Cuma keadaan kita ni menilai anak hanya pada 4 mata pelajaran. Ini tak tepat lah. Jadi bila kita katakan kita nak menilai si anak tadi, kena nilai secara keseluruhan. Adakah kejayaan kita, kalau kita tanya diri kita dulu jugalah, kerana periksa dulu kita pas ke kita jadi apa kita jadi hari ni? Kadang-kadang fikir-fikir balik, tak juga. Tapi hidup juga, alhamdulillah. Bukan saya nak katakan tak payah pergi sekolah, tidak. Tetapi sekadar memberikan kita gambaran apakah matlamat yang ingin kita letakkan. Jadi menuntut ilmu tu sebagai satu perkara yang begitu fokus. Jadi kita jelas kat sini. Bila kita hantar anak-anak ke sekolah, bila kita berikan pendidikan tersebut ialah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang macam mana yang kita nak dia dapat? Ni satu perkara lagi. Ilmu yang macam mana yang kita nak mereka dapat? Jadi pendidikan, pelajaran, persekolahan, matlamatnya dah dapat ilmu. Tapi hari ini banyak yang dapat ialah informasi, belum sampai tahap ilmu. Belum sampai tahap ilmu. Ilmu ni bila kita katakan ilmu, maknanya dia punya pemahaman tu dah lengkap, komplit. Bukan sekadar dengar-dengar, tahu-tahu gitu, tak. Jadi ilmu ni satu perkara yang begitu mendalam. Jadi persekolahan sahaja saya tak rasa dapat memberikan pendidikan yang penuh, kerana dia terlalu fokus kepada peperiksaan contohnya, ataupun biasanya keadaanlah hari ini ramai yang hanya menumpukan kepada kejayaan anak-anak tadi hanya pada peperiksaan. Kadang-kadang anaknya periksa bagus, tapi benda-benda lain tak bagus. Tapi dia rasa kerana dah pas periksa jadilah. Yang penting pas periksa. Jadi sini saya nak tanya hari ini. Bagaimanakah ilmu yang macam mana yang paling penting? Ilmu macam mana yang kita rasa kita bagikan dalam kehidupan hari ini? Mana satu ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita tuntut? Tadi kan kita tanya tajuknya kan, tuntutan atau ikutan. Jadi kalau kita katakan pendidikan, semua ilmu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Betul? Jadi apa pun yang dipelajari oleh seorang anak tadi sepatutnya membawa kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Di sekolah disediakan tak benda ni? Disediakan. Ilmunya sama, tapi matlamat yang diletakkan berbeza. Kita belajar, bila kita mempelajari sesuatu itu, setiap perkara yang kita pelajari itu boleh menjurus kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, lebih menjurus kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah, kalau anak-anak kita di sekolah mempelajari pelajaran sains, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam. Kalaulah matlamatnya jelas, tentunya dengan dia mengenali alam, dia mengenali atau menghargai pencipta alam ini. Ini tugas aku nak bagi ni. Tugas di mana mengaitkan setiap tajuk yang dipelajari, setiap mata pelajaran yang dipelajari dengan supaya si anak tadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku teks confirm tak ada. Di sekolah confirm dia tak ajarkan. Jadi macam mana ilmu tadi boleh dikaitkan? Tetapi hari ini pendidikan hanya menjurus kepada pemahaman duniawi, menjurus kepada lulus peperiksaan, dapat grade yang baik supaya dapat melanjutkan pelajaran di sekolah yang baik, kemudian dapat masuk universiti yang baik, kemudian dapat kerja yang baik. Dah alhamdulillah, bapa happy, mak happy. Anak tak baik tak apa. Anak tak kenal Allah tak apa.
Ini salah. Konsep yang sebegini adalah konsep yang salah. Jadi tugas kita ialah mengenali ilmu tadi, nak memberikan si anak tadi ilmu pengetahuan agar dia dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala, agar dia dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat dengan Tuhannya. Sesungguhnya kita ini semua diciptakan matlamatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jadi kalau nak ibadah, mesti tahu cara-cara ibadah. Nak tahu cara-cara beribadah, mesti menuntut ilmu, mesti mempelajari ilmu tersebut. Jadi menuntut ilmu ni ada dibahagikan oleh sebagian ulama kepada beberapa kategori. Ada yang dikatakan sebagai ilmu fardu ain, ada yang dikatakan atau dikategorikan sebagai ilmu fardu kifayah. Okay? Kita semua faham fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain maknanya semua orang kena tahu, semua orang kena belajar. Fardu kifayah, sebahagian orang kena tahu. Kalau tak ada orang tahu langsung, maknanya semua berdosa. Okay. Jadi kita fokus dekat pendidikan agama tadi. Pendidikan agama fardu ain ke fardu kifayah? Mempelajari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ibadah, fardu ain ke fardu kifayah? Tak dengar? Fardu ain. Okey, mempelajari ilmu-ilmu alat seperti matematik dan sebagainya, ilmu fardu ain ke fardu kifayah? Itu berbeza lah. Tengok orang lah kelapangan dia apa, dia kat bahagian mana. Tapi rasanya fardu kifayah. Bila sebahagian orang dah tahu, mungkin tak semua orang tahu, tapi nak pas periksa semua orang kena tahulah. Okay? Kita fokus kat sini. Kita cuba berikan semacam kita nak tengok kayu ukurnya. Di dalam hidup kita hari ini, kita berikan penekanan pada ilmu apa? Masa kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain dengan masa kita pelajari ilmu-ilmu fardu kifayah, mana yang lebih banyak diberikan masa? Tu nak tahu. Jadi kita nak tengok macam mana pula ilmu yang diajarkan secara formal ke secara tak formal. Okey. Senang cakap, kita kira masa belajar lah. Masa pergi sekolah dengan kita ambil satu contoh anak-anak muda. Saya rasa 2-3 minggu yang lalu khutbah Jumaat ada menyentuh tentang kurangnya anak-anak Melayu, anak-anak Islam kita yang pergi belajar agama. Ini satu kebimbangan trend di mana semakin hari semakin kurang ibu bapa yang prihatin tentang pendidikan agama di masjid-masjid, di pusat-pusat pendidikan agama di Singapura. Okay? Jadi kita tahu ada pusat pendidikan agama, ada masjid yang menawarkan pengajaran ilmu-ilmu agama. Katanya tak sampai 60% ataupun 60% tak pergi belajar agama. Dia belajar kat mana? Ini jadi satu tanda tanya untuk kita bertanya pada diri kita, pada masyarakat kita, pada ahli keluarga kita. Kita nak ubah semua orang susah, tapi kita boleh mulakan sesuatu dengan diri kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Mungkin kita boleh tanya ahli keluarga kita yang dekat dengan kita, ni anak kau belajar agama kat mana? Dia ngaji dah sampai tahap mana? Dia boleh baca Quran? Hari ini saya lihat, ni pengamatan saja, ibu bapa
sebelum anaknya cecah umur 7 tahun atau masuk darjah 1, kalau tak boleh baca bahasa Inggeris atau tulisan bahasa Inggeris, risau macam tak tahulah macam apa. Betul tak? Setuju? Anak aku tak tahu baca lagi. Mana ni dah 7 tahun. Sekarang lagi kiasu 5 tahun dia nak suruh budak tahu baca. 4 tahun 2 bulan dia nak hantar sekolah. Astaghfirullahaladzim. Itu melampau kan? Yang saya risaukan ialah, ni pengamatan saja, anak 18 tahun tak kenal, tak boleh baca Avatar, dia tak risau. Tapi kalau anak kecil yang berusia 7 tahun tak tahu baca, risau ni something wrong. Tak tahu baca Al-Quran, umur 18 tahun, nothing wrong, normal. Tak apalah, nanti dia belajar. Malahan hari ni kalau kita pusing, kita balik rumah tengok anak saudara ke apa, cuba tolak suruh baca Quran, menangis juga. Malu-malu dia jadi malu nak baca. Sebab apa? Bacaannya tak mantap lagi. Kan? Dulu kita mengaji hari-hari, betul? Dalam kampung mesti ada makcik ajar ngaji, kan? Petang hantar anak pergi, nanti kita pergi sendiri, happy pergi belajar. Hari ni nak pergi seminggu sekali pun berat. Macam mana nak tahu huruf-huruf Al-Quran? Jadi kita cuma lihat di sudut itu je, sudut pendedahan ilmu agama dengan ilmu biasa ataupun kemahiran-kemahiran. Hari ini lebih ramai yang lebih fokus. Mungkin bukan yang kat dalam sini lah, mungkin yang kat luar, mungkin saudara-saudara kita, mungkin anak kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin anak saudara kita. Ini semua orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita boleh berikan kesan dengan bertanya, dengan menegur, dengan berkongsi. Maria, kat sana ada belajar kamu bagus, mari kita sama-sama pergi, mari kita belajar Quran. Mari tak baca, mari pakcik ajar baca Quran, ya? Cara yang tak. Tapi pendekatannya lebih kepada tak apa. Ni nak periksa kan, dah tak payah baca Quran dulu, bagi periksa dulu, kasih habis. Umur sampai umur ni tak tahun periksa. Dah lah periksa tak berhenti-berhenti 1 tahun ya. Sampai ada jandang kena periksa, masuk tu menengah 4 periksa, masuk perayu 2 periksa, masuk universiti periksa. Bila dia nak periksa Quran dia? Bila nak tahu agamanya, solatnya, apa ni? Dah sampai umur dah meningkat pula, dah jadi malu nak pergi belajar. Kemudian habis. Sampailah kalau Allah bukakan hidayah bagi dirinya, terbuka untuk kembali. Kalau tidak, wallahu a'lam. Okey. Jadi kalau kita lihat pula daripada sudut pengorbanan harta, katakan perbelanjaan untuk menghantar anak-anak ke sekolah, kita lagi redha untuk bayar lebih besar. Banyak yang kita belanjakan untuk lengkapkan dia pada ilmu-ilmu duniawi. Tapi kalau untuk belanja agama, ramai yang keberatan. Kalau sebulan sekali suruh bayar $35 pun ada yang bising. Tapi kalau hantar tuition 1 jam $35, murahnya. Kan? Saya tak tahulah, saya rasa macam itu, nampak macam tu. Sebab hari ni orang charge tuition kurang-kurang 40 atau $60 satu sesi satu session, satu subjek. Betul? 40 atau $60. Hantar kat masjid kelas agama 1 bulan $35, mahalnya. Ada tempat murah lagi tak? 1 bulan 4 kali, 1 kali 3-4 jam belajar macam-macam subjek, kan? Ini mentaliti. Sebab dirasakan bahawa apa yang dibiayai untuk duniawi itu investment, tapi apa yang dibelanjakan untuk agama ni, alah ni belajar agama je aja, dia ambil ringan.
Dia tak taruh sebagai satu kepentingan. Sedangkan kedua-duanya investment. Satu untuk dunia, satu untuk akhirat. Kan? Mempelajari ilmu-ilmu agama ini melengkapkan seorang itu menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Kalaulah tak belajar agama, macam mana nak tahu cara-cara beribadah? Kalau tak tahu cara-cara beribadah, macam mana nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi ini tugas siapa? Dalam kita memberikan pendidikan ini, dalam kita menyediakan si anak tadi, tugas siapa? Tugas masjid? Tugas MUIS? Kan? Bila 2-3 minggu tu, bila MUIS keluarkan khutbah pasal pendidikan agama tu, ramai juga yang bersuara dekat Facebook, dekat Twitter, yang menyuarakan bahawa habis MUIS buat apa? Masjid buat apa? Tapi saya nak bertanya di sini, tugas siapa mendidik anak-anak tadi? Tugas siapa? Tugas ibu bapa. Ibu bapa lah yang mencorakkan anak-anak mereka. Betul? Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ulama ada beza-beza lah. Ada yang mengatakan fitrah maknanya apa, tapi atau dengan arti kata yang lain, bersih, suci, akidahnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ibu bapanya lah yang akan mencorak si anak tadi. Ada pepatah kata, anak ini dilahirkan ibarat kain putih. Yang akan mewarnakan si anak tadi ialah ibu bapa. Jadi kalau nak anak tahu pendidikan agama, ibu bapa mesti terlebih dahulu melengkapkan dirinya dengan pendidikan agama. Hari ini pasangan-pasangan pengantin sebelum kahwin nak suruh pergi belajar pun agak liat, agak susah. Ikut kursus rumah tangga kerana dipaksa atau kerana ikut-ikutan. Semua orang pergi, dah pergi apa dia. Padahal masa tu adalah masa untuk dia melengkapkan diri dan bertanya tentang apakah keperluan-keperluan dalam rumah tangga nanti. Perlu dia nak mendidik, nak bina sebuah keluarga ni. Perkahwinan bukan hanya sekadar aku terima nikahnya, dah aku ada isteri, tetapi ia adalah membentukkan sebuah generasi akan datang melalui keluarga yang betul. Jadi bagaimanakah pembentukan keluarga itu dapat dicapai sekiranya pasangan pengantin tidak menyiapkan diri dengan pendidikan agama? Jangan terperanjat, ada pengantin maaf cakap mandi wajib pun tak tahu. Ini yang menjadikan tuntutan mempelajari pengetahuan ilmu-ilmu agama itu terlalu penting. Sebab sekiranya kita pilih untuk tidak mempelajari ilmu-ilmu agama, dia akan menjejas kehidupan kita. Dalam kaedah mengatakan sesuatu yang wajib kalau tidak tercapai, tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara itu jadi wajib. Artinya, kalau kita nak sembahyang, kita tak tahu, belajar sembahyang itu hukumnya wajib. Faham? Apa yang wajib, kalau perlu buat dia punya perkara-perkara sebelum sampai pada yang wajib tu, perkara-perkara ni akan jadi wajib juga. Jadi kita punya matlamat mesti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila nak ibadah kita biar yang betul, jangan ibadah kita ikut-ikutan.
kan? Kita tak nak jadi macam orang-orang zaman jahiliyah yang beribadah kerana mengikut mak bapak dia saja. Kenapa kau buat macam ni? Abauna wa ajdaduna, mak bapak saya, bapak-bapak saya, datuk-datuk saya dah buat, saya ikutlah. Jadi kalaulah untuk membuat satu ibadah itu perlu untuk kita belajar, mempelajari ibadah itu, hukumnya juga wajib. Jadi kita wajib apa? Wajib mengenal Allah. Kita wajib beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara-caranya? Macam mana nak tahu cara-caranya? Dapat diketahui melalui pendidikan agama. Jadi di sini mempelajari ilmu-ilmu agama hukumnya apa? Hukumnya wajib. Siapa yang kena belajar? Semua orang yang bernama Muslim. Siapa yang nak kena ajar? Mak bapak lah kena ajar. Kalau mak bapak tak mampu nak ajar, wajib bagi si ibu dan bapa tadi mendapatkan guru untuk mengajar ahli keluarganya, atau menghantar ke tempat-tempat pengajaran, supaya si anak, si ahli keluarga tadi mampu untuk mendalami ilmu-ilmu yang wajib tadi, ilmu-ilmu fardu ain tadi. Kita tekankan nak pas ini, pas tu, pas ini. Kalau kita tanya balik, agak-agak depan Tuhan, kalau kena tanya dia boleh jawab betul. Depan examiner kita usaha sangat-sangat supaya dia boleh jawab. Depan Tuhan nanti boleh jawab ke tidak? Sini kita perlu lihat bahawa pentingnya pendidikan itu, terutama mempelajari ilmu-ilmu fardu ain. Jadi apakah yang kita boleh kategorikan sebagai ilmu fardu ain? Apa yang wajib? Kalau pergi masjid, pergi belajar ilmu fardu ain, ilmu apa? Ada kelas fardu ain, semua pergi fardu ain. Kelas apa selalu kalau fardu ain? Kelas solat, kan? Solat itu wajib. Menghalusi solat, menghalusi solat. Bukan solat aja. Fardu ain ni banyak. Banyak perkara. Jadi kadang-kadang pula fardu ain satu orang dengan satu orang yang lain pun boleh jadi berbeza juga. Okey. Jadi yang paling minimum, yang paling basic, dia mesti tahu ilmu-ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ini kena belajar. Kalau tidak, nanti takut-takut dia tersilap. Bila tersilap, yang tak betul jadi betul. Hari ini banyak sangat orang gunakan otak. Banyak sangat merasakan bahawa dia dah cukup intelek, sampaikan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis dia boleh pertikaikan. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Kerana dia tak belajar. Dia cuma berfikir. Dan kadang-kadang pemikiran tersebut tidak tepat. Perlu dibincangkan, perlu didengar, kan? Allah bagi kita ilmu sikit je. Kadang-kadang apa yang kita fikirkan ni pun tak betul. Perlu kita dengar, perlu kita belajar, perlu kita berguru, perlu kita fahami. Dan guru-guru yang kita nak pelajari pun mestilah guru-guru yang berilmu, bertauliah. Dan dapatkan juga dengan beberapa orang guru. Kerana itu akan lebih banyak memberikan pandangan kita yang lebih luas. Itu baru nak cari ilmu. Hari ini orang cari informasi. Informasi tentang agama, mana dia cari?
Buka komputer, tak payah, sekarang handphone pun ada. Buka search engine, terus type apa dia punya soalan, kan? Terus dia ikut. Kalau dia tidak ada pengetahuan, kalau dia tidak ada background dalam ilmu agama, apa akan jadi? Sedangkan di alam cyber ni, macam-macam benda boleh keluar. Betul tak? Kan? Tak tahu asal usulnya, tak tahu daripada mana datangnya. Tahu-tahu dia balik, dia tanya, Pak, saya dah tahu macam mana nak buat gini. Mana belajar? Syekh Google. Wah, kat mana tu? Dekat, senang aja, type aja. Ramai yang pelajari ilmu, mencari ilmu, tapi yang dia dapat bukan ilmu. Kadang-kadang informasi yang tak tepat yang dia dapat melalui internet. Hari ini semua orang nak informasi yang cepat. Kalau tak ada asas yang kuat, dia tak tahu asal usul, dia main Google aja, dia akan bawa kepada lebih banyak kemudaratan. Agaknya yang tak pergi belajar agama 60% ni semua belajar melalui Syekh Google. Tak tahu siapa dia belajar, tak tahu siapa guru dia, tapi dia tahu pula, dia persoalkan ini, soalkan itu, persoalkan ini tanpa ada background. Dia jadi bingung, makin bingung. Sebab tu asas penting. Bila kita pelajari sesuatu tu, ketika akal kita ni kosong, itu merupakan learning, pembelajaran. Dia kalau dah masuk, dia melekat. Nak ubah apa yang kita pernah belajar ni, dia jadi lebih susah. Sebab kita kena unlearn, lepas tu relearn. Sebab tu orang-orang pepatah Melayu kata apa? Melentur buluh biar dari rebungnya. Masih dia boleh lenturkan, masih belum keras. Kalau dah keras, dia boleh mudah patah. Tak susah nak bentukkan dia lagi. Ini perlu kita fahami. Pendidikan awal itu amat penting dan akan membentuk diri seseorang itu. Kalau tidak, bukan mustahil. Tak mustahil, kan? Tak mustahil. Kalau masa depan baru nak belajar, dah agak berusia baru nak belajar, boleh pandai? Boleh. Tapi lambat sikit. Bukan tak boleh, tapi lambat sikit. Tapi yang kecil-kecil ni kata, dalam istilah pendidikan dia kata macam sponge. Apa je kasih dia absorb, apa je kasih dia meresap. So ini yang perlu kita fahamkan, kepentingan pendidikan agama, ilmu yang wajib dipelajari, ilmu-ilmu fardu ain. Belajar macam mana nak sembahyang. Baca Quran fardu ain tak? Saya tanya, apa pandangan hadirin sekalian? Mempelajari cara baca Al-Quran itu fardu ain ke tidak? Setuju fardu ain? Setuju fardu ain. Maknanya siapa yang tak tahu baca Quran ni berdosa. Senyum je. Ayat pertama turun apa? Ayat pertama, perkataan pertama yang diturunkan, yang diwahyukan apa? Semua tahu kan? Apa dia? Iqra. Iqra maknanya apa? Bacalah. Baca apa? Hari ini ada yang mengatakan bukan, kita ni baca ni sebenarnya memahami. Makna senang ada, dia ambil makna susah. Ada orang yang katakan apa ni, baca ni pemikiran lama.
Hari ni yang penting boleh faham maknanya. Banyak orang yang baca Quran, dia baca terjemahannya. Dia kata baca pun tak guna kalau tak faham. Setuju? Jadi dia faham dulu baru baca, ke baca dulu baru faham? Kata sekolah-sekolah, madrasah-madrasah ni ajar hafal apa nak hafal, tahfiz ni semua. Tak faham Quran, tahfiz Quran. Ada boleh macam tu cakap. Dia kata yang penting baca, faham ayatnya, merenungi setiap ayat itu. Kita yang belajar Quran ni kita nama kuno lah. Yang tak tahu baca Quran tapi tahu terjemahannya, dah baca terjemahannya, jadi lebih pandai, lagi bagus juga. Betul pandangan macam tu? Masing-masing ada pandangan. Tapi kalau saya katakan, atau kita semua setuju, baca Quran itu fardu ain. Setiap Muslim mesti mampu membaca Al-Quran. Tak susah sekarang budak-budak nak baca. Itu susah atau tidak? Bagaimana kita dedahkan dia dengan ayat-ayat suci Al-Quran? Kalaulah hari-hari si dengar Justin, dengar Gagap, dengar yang bukan-bukan, macam mana dia nak cepat faham? Kan? Dia tengok, tidak dengar, tidak, kat rumah tak ada pun poster pun. Kat sekolah jangan cakap lah kan. Kita tahu keadaan kita kat Singapura ni atau dunia hari ini, mana ada lagi kan. Kat rumah pun kita tak tekankan. Baca pun tak apalah, nak belajar English dulu kan. Quran nanti boleh belajar. Nanti susah, banyak sangat dia nak baca, susah. Lalu kita biarkan sampailah dah mendengar, sampailah dah universiti, suruh baca Quran. Tak apalah cik, dengan penuh tawaduknya dia tolak baca Quran kan? Sebabnya tidak ditekankan daripada Allah. Busuk-busuk kita, mak kita, datuk nenek kita dulu pun paksa pergi belajar ngaji. Tak boleh tak pergi ngaji, semua orang pergi ngaji. Hari ni pasal semua orang tak pergi ngaji, rasa tak benda, tak ada apa-apa. Hari ni pun belajar pun nak cepat. Ramai yang kenal huruf tapi tak boleh baca. Bunyi dia kenal, tapi suruh baca satu ayat merangkak. Nak suruh khatam Quran pun susah. Nak suruh mengaji depan guru, tak payahlah, belajar sendiri. Semua nak belajar sendiri. Ada perkara tak boleh. Perlu kita kembali kepada asalnya. Jadi kita tekankan, ingatkan. Lepas ni sampaikan belajar Quran tu wajib. Belajar apa? Baca dulu. Baca dulu Quran tu sampai lancar. Kalau tak belajar nanti 30 tahun sembahyang, surah dia 3 kul je. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu je sepanjang hidup dia. Sah tak sembahyang dia? Sah, kita tak sah. Tapi ada 30 juz. Tak Ustaz, baca 3 kali kul huwallahu ahad macam baca satu Quran, jadilah. Itu juga. Tapi cukup ke untuk diri? Puas hati ke kita dengan hanya mampu membaca sedemikian? Jadi perlu kita baca lagi dan baca lagi. Tak kira lah umur kita dah berapa, jangan sesekali kita rasa terlambat. Sebab apa? Mentaliti kita hari ni, belajar tu masa umur sekolah je. Lepas sekolah dah tak payah belajar. Salah. Belajar tu satu proses yang perlu ada dalam diri kita sepanjang hayat. Lagi-lagi belajar pelajaran agama tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat. Terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Setiap kali kita hadiri satu majlis ilmu, satu majlis perkongsian, saya yakin sikit sebanyak pun mesti kita dengar benda baru. Walaupun topiknya sama, mesti ada yang baru kita dapat.
So tadi kita kata belajar semayang, belajar rukun apa? Rukun Islam mesti lengkap. Puasanya, kalau tak nanti bulan Ramadan baru nak belajar macam mana nak puasa. Nanti macam kemarin hari Arafah baru start message. Niat puasa Arafah macam mana? Asyura baru message. Puasa Asyura. Niat dia apa? Kan? Sekarang ada mesej kita share lah kan. Jangan bagi tahu je lah. Jangan dia cakap baru nak tanya. Tak ada lah. Kita beritahu. Tapi ini hakikat yang berlaku. Kedudukan niat, cara niat, ramai yang tak tahu macam mana ibadah. Nak pergi haji, pergi umrah baru nak ikut kelas. Itu pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Kan? Kerja kan, sibuk. Sampai kat sana ada yang dia tahu, ada yang tak tahu. Ikut aje lah. So, jadi tidak begitu puas hati lah kalau saya kata. Sah mungkin sah. Diterima Allah yang tentukan. Tapi kita punya kepuasan cukup puas hati? Bayangkan kalau kita dah tahu baca, dah banyak baca, kemudian kita dah hafal, kemudian kita pelan-pelan pula sekarang pertingkatkan dengan mengetahui ilmu-ilmu atau makna-makna yang kita bacakan. Masya Allah. Kadang-kadang surah Al-Fatihah pun suruh kasih makna dia pun tak pernah fikir. Alhamdulillahirabbil alamin apa? Waladhdallin apa? Pun kita tak perhatikan. Sedangkan kita dah baca daripada awal. Tanya ustaz dah. Ini antara benda-benda yang kita kena tekankan. Jadi kalau anak-anak kita tak tahu macam mana. Hari ini tentang akhlak pun nak kena ajar. Sebab hari ini orang ikut trend. Dia ikut penerimaan budaya. Akhlaknya tak betul pun dia terima je. Jadi kita kena tekankan mana akhlak yang diterima, mana akhlak yang tidak diterima. Pergaulan bebas hari ini, Masya Allah. Sana sini orang bergaul dengan bebas. Baru khutbah hari Jumaat semalam lah ada tekankan supaya kita menjaga hubungan tempat kerja, menjaga hubungan kita dengan kawan sekerja, jaga batas-batas hubungan lelaki dengan perempuan di sekolah. Sebab perkara ni dah jadi macam satu yang biasa. Salah dah jadi tak salah. Orang tak nampak salah lagi. Siapa yang buat benda yang betul pula dia kata jadi salah. Ini nak kiamat kan. Yang betul dipersalahkan, yang salah diterima. Ini mesti tahu. Jadi benda-benda ni semua merupakan fardu ain yang hanya boleh didapati apabila seseorang itu mempelajarinya. Makanan contohnya, semua yang kita makan ni halal ke? Macam mana nak tahu halal ke tak halal? Macam mana nak tahu? Tengok logo MUIS gitu. Sampaikan orang-orang bukan Islam pun hanya mengetahui yang tak halal tu babi je. Kan? Kat depan madrasah saya tu ada satu kedai bukan Islam tapi jual seafood. Ada orang Islam makan. Kita tanya, asal awak makan kat sini? Kita seafood aja apa? Alamak, seafood aja. So tingkatan paling rendah dia kata babi lah, tak boleh makan. Kan? So ada kedai-kedai tulis no pork, no lard. Tapi dia punya ayam entah sembelih ke tak sembelih ke, tak kisah. Siapa supply ayam dia, tak kisah. Yang penting no pork, no lard. Ada yang up sikit. Kalau binatang-binatang sembelih ni semua dia tak ada. Seafood okey dia. Seafood tak payah sembelih.
sekadar ambil logo saja. Dia berapa banyak kes orang tampal logo. Tugas mencari makanan yang halal adalah fardu ain. Kita masing-masing yang kena selidik. Itu sebagai satu guideline aja. Manusia ni nak untung macam-macam cara boleh buat. Sebelum kita makan, kita kena yakini benda tu halal. Kita kena perhatikan. Kita kena gunakan akal, gunakan mata, gunakan telinga. Kemudian kita lakukan tanggungjawab kita. Mana nak tahu ni semua? Ya. Anak-anak cuma tahu logo je. Kat sekolah cakap jangan makan, tak halal. Berapa ramai yang cari halal? Berapa banyak budak sekolah makan nasi ayam biasa je. Dia kata nasi ayam aja apa? Apalah cik ni? Saya makan nasi ayam aja. Ayam sembelih ke tak sembelih? Dah mati pun. Goreng pisang aja dia makan kan? Minyak apa goreng? Jadi kita ni bila cuba tekankan makan ini, kita jadi orang kuno pula. Padahal kita nak tekankan pada mana yang betul, mana yang tidak. Semua tak boleh, semua tak boleh. Stres juga dia. Ingat? Anak kita sendiri kadang-kadang tak boleh makan, tak boleh makan, semua tak boleh makan. Tak boleh lah. Habis nak makan apa? Makan yang halal je. Ini semua akan menjejas kepada penerimaan amalan dia nanti. Okay? Halal haram. Ada pula dia tengok halal dengan haram, tengok ingredient aja. Tapi mana dapat ni? Dia mencuri. Halal ke? Ada cop halal lah. Halal lah dia. Dia tak tengok sudut-sudut lain. Kadang-kadang orang tekankan tentang logo je. Saya teringat satu orang call kat radio. Dia cakap dia penjual makanan. Dia jual makan. Dia bertudung, maknanya menutup aurat dengan sempurna lah. Satu orang Melayu wanita datang dengan pakaian yang menjolok mata, nak makan ni dia sibuk. Dia tanya dengan penjual tadi yang menutup aurat tadi, kata ni halal tak makanan ni? Itu jawab, makan dia halal, yang awak pakai ni halal tak halal? Jadi fokusnya pada logo, cara bertanya, cara marah, cara semua tak ada, akhlak ni tak dijaga. Dan ini semua akan menjejas amalan kita. Pakaian yang kita pakai, makanan yang masuk dalam diri kita, ini semua akan menjejas amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang-kadang kita heran orang-orang melakukan maksiat, bila dapat anugerah dia kata apa? Syukur saya sekadar mencari rezeki yang halal. Stop. Mana rezeki? Macam mana boleh jadi halal ni? Siapa yang halal kan? Sebab tak tahu mana satu lagi yang halal, mana satu yang haram. Jadi rezeki yang kita bawa balik beri makan kepada anak-anak kita ni halal ke tidak? Mana nak tahu kalau tak belajar agama? Jadi untuk mengetahui mana satu yang halal, mana satu yang haram, nak tahu mana satu yang boleh, mana satu yang tidak, nak tahu macam mana cara-cara ibadah yang betul, ibadah yang tepat, semuanya kena balik kepada pendidikan agama. Dengan mengenali Allah, setiap ilmu yang kita dapat ini akan kembali kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tekankan anak-anak kita? Belajar maths, kenal Allah. Belajar sains, kenal Allah. Belajar English, kenal Allah. Belajar bahasa Melayu, mengenali Allah. Baca Quran, kenal Allah. Ni semuanya sebenarnya balik kepada mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi khalifah di muka bumi ini, ada di antara kita perlu mempelajari fardu kifayah. Ada di antara kita, semua kita mesti belajar fardu ainnya. Lengkap fardu ain tambah dengan fardu kifayah, kita makmurkan dunia ini.
So mempelajari ilmu agama ini adalah sesuatu yang patutnya dijadikan keutamaan yang utama sekali. Kita seru balik anak-anak kita, cucu-cucu kita belum belajar lain, belajar baca Quran dulu. Bahasa Arab susah ke senang? Sekarang ni kita dimomok-momokkan dengan mengatakan bahasa Arab susah. Jadi baca Quran jadi susah. Tapi sebenarnya buku yang paling banyak dihafal oleh manusia kat muka bumi ini buku apa? Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita masukkan dalam bahasa Arab. Paling ramai orang hafal. Maknanya mudah. Walaupun kadang-kadang kita lihat orang yang hafal tu tak faham apa yang dia hafal, tapi dia boleh hafal kerana kemahuan dia boleh dapat. Maka membaca Al-Quran ini bukan satu perkara yang susah kalau kita gunakan teknik yang betul. Jadi kalaulah kita tadi kata semua setuju bahawa pendidikan ini adalah tanggungjawab ibu bapa, kita kena fikirkan, seimbangkan pendidikan agamanya dengan pendidikan yang mencari kemahiran. Kalau saya katakan hal ini, persekolahan hanya mendapatkan kemahiran untuk bekerja. Tapi macam mana nak bentuk anak tadi supaya dalam dia berkemahiran dia ada akhlak, dalam dia berkemahiran dia ada ilmu agama, dalam dia berkemahiran dia tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dia mencari rezeki memakmurkan muka bumi ini, dia terus menunaikan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba, tidak sombong, tidak takabur, tidak riak, sentiasa bersyukur, bersifat tawadhu. Ini semua benda-benda yang perlu ditekankan sejak kecil. So ibu bapa, datuk nenek, saya menyeru diri saya sendiri dan anda semua untuk kita sama-sama renungkan kembali kepentingan pendidikan agama. Walau dengan cara macam mana sekalipun, kita kena lakukan sesuatu. Walaupun pada awalnya mungkin kita terpaksa buat paksaan, padahal pada diri kita sendiri kadang-kadang kita pun nak kena push, paksa diri kita untuk menghadiri kelas-kelas agama, paksa diri kita untuk pergi belajar ngaji balik, cari kawan, cari guru, duduk baca balik. Tak apalah, merangkak-rangkak lah, tak apa, paksa diri kita. Usahakan masa kita, masa ada sebenarnya, bagaimana kita mengaturnya. Terus meningkatkan pengetahuan kita dengan membaca, bertanya kepada guru, mendapatkan guru yang bertauliah dalam ilmu-ilmu pengetahuan agama. Jadi kita buat yang sedikit untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, untuk sahabat handai kita. Kalau setiap di antara kita memainkan peranan yang sama, insya-Allah kesannya akan besar. Inilah kita ubah, kita dapatkan, tanamkan bahawa pendidikan agama adalah satu tuntutan, satu kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap individu Muslim dan bukan satu yang hanya ikut-ikutan. Datang ke majlis-majlis ilmu biarlah kerana ingin mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana kawan, bukan kerana paksaan mak bapak, bukan kerana isteri ajak sama-sama. Kadang-kadang suami pun satu juga, sebab isteri dia datang, dalam hati marah, tak dapat tengok bola, sebab isteri ajak dengar ceramah. Pun berlaku juga kita ubah. Balik ni minggu depan pula kita ajak si isteri pun heran, ini abang kenapa ni, ajak satu keluarga sekali. Pelan-pelan dedahkan. Malahan si suami patutnya bila balik dia yang sampaikan kepada si isteri dan anak-anak. Ni kadang-kadang saya ada trend juga, kadang-kadang bila lepas khutbah nanti ada jemaah dia kata minta teks khutbah ustaz, nak buat apa? Saya nak balik, saya nak khutbahkan isteri saya. Sebab dia tak sempat dengan khutbah.
Sekarang ada macam-macam cara lah, ada YouTube lah, ada apalah, teks khutbah boleh kita download, boleh kita bacakan. Maknanya message yang ingin disampaikan tu mesti sampai. Itu pendidikan yang perlu kita jalankan. Kita gunakan apa yang kita mampu, yang mana kita tak mampu kita dapatkan guru, untuk sama-sama kita bangunkan kefahaman dan kepentingan pendidikan agama dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Saya rasa sampai sini sahaja yang saya mampu untuk berkongsi pada malam ini. Semoga ianya memberikan semacam kejutan untuk diri saya sendiri dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Dan mana yang baik itu kita ambil lah, mana yang kurang baik itu kita nilaikan bersama, dan kita cuba usahakan segaya yang mampu, semata-mata untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan atau kekasaran dalam menyampaikan topik pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan menjadikan kita insan yang lebih baik setiap hari. Bila sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.